Berdasarkan pengalaman sebenar, maka terciptalah video kali ini yang berjudul Rasul. Cerita yang aku nak sampaikan pada penonton kali ini amat berbeza dengan cerita-cerita sebelum ini. Sebenarnya amatlah berat dan sukar nak disampaikan. Atas tapisan dan kebenaran dari empunya diri, maka kisah ini aku sampaikan yang bisa menaikkan bulu roma aku sendiri kerana mengingatkan kembali peristiwa tersebut. Aku akan sampaikan kisah ini menurut dari view aku sendiri. Sebelum tu, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dengan nama Allah, tiada suatu pun yang boleh memberi mudarat kepadaku di bumi dan juga di langit. Dengan berkat namanya Allah, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dimulai pada tahun 1998. Pada ketika itu, aku belajar di sebuah politeknik di dalam negara. Selalunya di kampung, aku melepak di hadapan rumah bersama rakan-rakan sebaya. Kebetulan di hadapan rumah aku dulu ada pangkin beratap. Kebiasaan melepak sehingga jam 2 hingga ke 3 pagi. Barulah kami bersurai. Tujuan aku melepak di depan rumah, senanglah sikit mak ayah aku mencari. Taklah risau nak cari kat mana kami berada. Dengar suara kami dekat depan rumah pun dah tahu kami ada melepak kat situ. Rumah kami antara perumahan yang agak lama, 2 tingkat masa tu. Tapi tingkat kedua tu bukanlah mama lantai dia, lantai papan. Biasalah perumahan lama. Kisah ini bermula dengan adik aku. Aku panggil Kak Lang. Dalam adik-beradik, Kak Lang ni seorang yang rajin belajar dan juga antara adik yang pintar dalam keluarga kami. Kak Lang amat cekal dalam pembelajaran dan selalu mendapat kepujian dan kejayaan dalam peperiksaan dia. Antara student yang terbaik lah time tu. Nak dijadikan cerita, Kak Lang juga dapat menyambungkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi dalam negara. Hampir setiap semester dia dapat anugerah pengarah. Satu hari ketika Kak Lang pulang ke kampung, cuti semester lah time tu. Ketika itu aku masih di politeknik lagi. Kak Lang cuti awal time tu. Selang beberapa minggu Kak Lang di rumah, masih segar lagi dalam ingatan aku. Pada malam 31 Ogos tahun 1998. Kebetulan aku tak balik lagi dari politeknik masa tu. Jadi malam tu Kak Lang pun tompanglah study kat bilik aku di tingkat 2. Kedengaran bunyi bunga api meletup kerana sambutan hari kemerdekaan malam tu. Agak riuh lah malam tu dengan laungan budak-budak menyambut hari bersejarah tu. Kak Lang masih lagi meneruskan studinya. Apa yang menghairankan, keadaan semakin riuh dan bising time tu. Kak Lang pun hairan. Dah jam berapa ni? Takkan tak habis lagi sambutan merdeka ni? Sambil melihat jam 2.20 malam, dalam hati dia kata, biarkanlah, sambil meneruskan pembacaannya. Hingga tiba-tiba terdengar suara di bawah rumah area pangkin dekat tempat area aku selalu melepak. Terlalu bising. Kedengaran bunyi suara kawan-kawan aku menjerit-jerit memanggil namanya. Suaranya berbunyi begini. Woi Kak Lang, turunlah, turun. Kak Lang bodoh. Woi Kak Lang, turunlah. Kak Lang bodoh. Kak Lang rasa tertekan gila malam tu. Apa yang peliknya,
Suara-suara tu sebiji suara kawan-kawan aku yang melepak selalu di malam hari ketika aku berada di situ. Keesokan harinya, Kak Lang terus ke rumah kawan-kawan aku ni. Dia pun marah-marah, bising-bising dan bertanya, kenapa buat bising-bising kat rumah dia malam tadi? Mengejek-ngejek dia apa bagai? Apa yang memeranjatkannya guys, kawan-kawan aku ni tak lepak pun kat depan rumah aku. Kalau aku tak ada, terpinga-pinga kawan-kawan aku ni. Nampak perangai Kak Lang ni pelik semacam. Nama Kak Lang pun dia orang tak tahu. Macam mana nak panggil? Jadi kebetulan time tu aku pun baliklah dari Politeknik, cuti semester time tu. Sebelum sampai rumah, kawan-kawan aku ni jumpalah aku. Diorang menceritakan perangai Kak Lang yang pelik ni. Tiba-tiba menyedang diorang, bukan setakat diorang je kena serang, siap mengadu dengan mak dan ayah diorang sekali. Jadi gempalah sekejap kawan-kawan aku ni. Sampai di rumah, aku pun perhati je Kak Lang ni. Pelik betul. Mak aku pun mula bercerita. Bermula malam 13 Ogos, Kak Lang ni dah diganggu. Sekarang Kak Lang tengah bercakap-cakap sendirian dengan seseorang yang kami pun tak nampak. Sepanjang aku berada di rumah tu, kami nampak perubahan Kak Lang ni. Dia ni kuat agama sikit, solat on time tak tinggal. Disebabkan ayah dan mak aku ni selalu pesan, kalau nak berjaya, Al-Quran, solat jangan tinggal. Apa yang kami nampak, sifat was-was Kak Lang ni semakin menjadi-jadi. Ketika ambil sembahyang, selalunya dia akan baca bismillah berkali-kali guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan. Lupalah pula. Tak basuh muka lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa pula. Tak baca ni lagi ya. Dia pun baca lagi bismillah dan niat wuduk berkali-kali. Sehinggalah ambil masa sejam hingga ke 2 jam waktu diperuntukkan untuk mengambil wuduk tersebut. Sama je dengan waktu solat dia. Contoh dia, Allahu Akbar. Dah baca niat ke belum? Sekali lagi dia buat, Allahu Akbar. Aku dah baca bismillah ke belum? Dan ada kalanya time dia dah rukuk dan dah habis pun dia akan mula balik, disebabkan sifat-sifat was-was dia ni. Sehinggakan satu solat tu hampir 2 jam mengamuk-ngamuk mak dan ayah aku. Pada mulanya kami tengok biasa je lah, tapi bila dah makin teruk, sehinggakan pernah dia solat ketika selepas azan zuhur sampai waktu asar pun tak selesai-selesai lagi. Mulalah kami mencari puncanya. Apa yang diceritakan oleh Kak Lang, ada satu makhluk, mungkin ini yang dikatakan orang bunian, berminat dekat dia ni. Tidur sebelah dia, solat pun sebelah dia. Pendek kata, sentiasa ada di sebelah dia, membisikkan kata-kata di sebelah telinga dia. Dia kata kalau dia sedang bercakap, dia bercakap dengan orang tu lah, yang mana kami sendiri pun tak nampak dengan siapa yang dia bercakap tu. Kadang-kadang ketawa-ketawa, kadang-kadang tersenyum-senyum. Apa yang aku perasan, keadaan rumah kami menjadi seram sejuk. Macam ada orang sentiasa melihatkan pergerakan kami di dalam rumah tu. Menurut Kak Lang lagi, orang tu ajak dia kahwin. Dia kata orang tu suka dekat dia. Ayah aku pun berkata, macam mana nak ajak kahwin kalau kita pun tak nampak dia? Kehadiran dia pun kita tak tahu. Lepas je ayah aku cakap macam tu, kedengaran berterabur bunyi pasir dekat atas, mungkin yang berada di hadapan rumah aku, tempat aku selalu melepak. Ayah aku pun mula mencabar, kalau betul-betul kau ada, baling lagi. Dan dia pun baling banyak kali, sampai dengar pun bunyi macam batu-batu pun dia baling. Sedangkan kami pun tak nampak siapa yang baling. Dan pasir-pasir tu hanya bunyi je guys, tak nampak pun pasir jatuh. Makhluk tu pun berbisik pada Kak Lang, kalau kau nak aku muncul,
Ada beberapa syarat yang perlu engkau ikuti. Dan kami pun bertanya, apa syarat-syarat dia? Syarat-syaratnya ialah di bilik Kak Lang tidur mestilah dicat dengan 7 warna. Warna utama adalah warna kuning. Kami pun tak menghiraukan permintaan makhluk tersebut. Kenapa kita nak ikut cakap kau pula? Kesian tengok keadaan Kak Lang time tu. Badan dia semakin mengurus. Sampai ayahku cakap, kau tu abang, ajaklah makhluk tu berlawan. Nak dijadikan cerita, satu hari ni aku pun memberanikan diri mencabar makhluk tersebut. Aku kata, "Oi setan, kalau kau berani, tunjukkanlah diri kau." Lepas je aku cakap macam tu, aku terdengar hentakan kaki di bahagian atas guys. Kuat bunyi dia, berderak-deruk bunyi dia, dengan diiringi pasir dibaling di atas rumah guys, bertalu-talu dengan batu sekali. Dan hentakan kaki tadi semakin kuat, tapi makhluk tu tak muncul-muncul juga. Takkan nak tumbuk angin kot. Makhluk ni sentiasa berbisik pada Kak Lang. Hingga kan satu hari Kak Lang toreh tangan dia sendiri kalau gagal memenuhi permintaan dia untuk berkahwin dengannya. Tentangan dari kami sebagai keluarga cukup kuat guys. Satu hari tu Kak Lang tiba-tiba berlari keluar rumah pada tengah malam. Katanya nak ikut makhluk tu. Dia dah tunggu di luar rumah. Mujurlah ayahku nampak. Pegang Kak Lang ni, dia pun meronta-ronta. Dirasuk menangis. Dia kata, ayah, dia ajak Kak Lang kahwin. Dia nak tinggalkan Kak Lang. Menangis-nangis, tolonglah ayah, Kak Lang nak ikut dia. Sebenarnya ramai juga ustaz yang kami dah bawa berubat, tak okey juga. Kami pun mencari punca. Apakah punca penyebab utama Kak Lang jadi macam ni? Satu hari tu, kami dapat tahu Kak Lang ni ada terjumpa satu kitab lama yang ada di rumah. Dia ni jenis kuat membaca dan suka amalan-amalan yang berbentuk agama ni. Kitab lama yang Kak Lang jumpa ni bukanlah kitab agama, tapi adalah unsur-unsur macam tulisan Jawi. Macam kitab agama agaknya dia nampak. Cuma dalam tu adalah sejenis tulisan berbentuk semacam mentera dan terkandung wafak-wafak kekebalan dalam tu, yang mana diamalkan oleh penuntut-penuntut ilmu persilatan di zaman dahulu. Kami dapat di kitab tu, teruslah kami bakar. Apa yang peliknya guys, Kak Lang ni tiba-tiba melupur dan merayu, menangis-nangis. Dia kata, tolonglah, tolonglah, dia tu tengah terbakar, panas, panas, panas. Kesian dia, tolonglah dia. Kesian dia, tolonglah dia. Makin kuat dia meracau dan menangis. Selepas kejadian tu, Kak Lang masih lagi mendengar bisikan tersebut. Ada kalanya dia akan jadi was-was juga. Macam mula-mula dia kena bercakap seorang-seorang, ketawa seorang-seorang, senyum seorang-seorang. Sedikit demi sedikit gangguan tu makin hilang. Alhamdulillah, semester terakhir tu Kak Lang pun boleh fokus pelajaran dia. Untuk tahun tu, masa konvo, dia dapat juga anugerah pengarah seperti yang dia inginkan. Okey guys, sampai di sini saja kisah aku untuk episod kali ini. Jangan lupa share, subscribe dan tinggalkan komen pada ruangan di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum dan selamat malam semua.